Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 30 April, anda bersama saya Syafiq Adnan. Tajuk utama pagi ini. Rang Undang-Undang Sumber Air digubal tangani isu pencemaran sungai dan sumber air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli menggubal satu rang undang-undang sumber air yang seragam dan komprehensif dalam usaha untuk menangani isu pencemaran sungai dan sumber air. Menterinya Dr. Xavier Jayakumar berkata, RUU itu akan digunakan oleh semua negeri bagi memperkasakan pengurusan, kawalan, penguatkuasaan dan penyelarasan isu berkaitan sumber air yang dikongsi oleh lebih dari dua negeri. Saya akan kerja bersama-sama dengan DOE dan juga dengan majlis tempatan dan dengan pihak-pihak kerajaan negeri untuk atasi masalah yang kita telah hadapi dan sungai-sungai yang dikatakan 32 sungai yang dikatakan diklasifikasi sebagai tercemar daripada 470 sungai yang dipantau oleh pihak Jabatan Alam Sekitar JAS di seluruh negara. Saya telah pun minta JPS untuk turun dan kita bekerjasama dengan majlis tempatan negeri dan juga kerajaan negeri untuk atasi masalah-masalah ini. Tambahnya, sesi konsultasi bersama beberapa kerajaan negeri sedang dijalankan berkenaan pelaksanaan RUU itu. Beliau turut menegaskan RUU itu memerlukan sokongan dan penerimaan oleh semua kerajaan negeri dalam memastikan isu seperti pencemaran sungai dapat ditangani secara bersepadu dan berkesan. Dr. Xavier mengulas laporan sebuah akhbar tempatan semalam mengenai keadaan 24 sungai seluruh negara yang mengalami pencemaran kelas 3 sejak tahun 2017. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad diumumkan sebagai penerima anugerah Pembina Negara dan Pemimpin Berwawasan AAMO atas sumbangan beliau kepada negara dan juga di peringkat antarabangsa malam tadi. Dalam ucapan penerimaan anugerah berkenaan, Perdana Menteri memberi jaminan tidak akan menyebabkan negara terjerumus ke dalam situasi buruk, hilang maruah dan tujuan selagi beliau masih hidup. For as long as I live, I will try not to allow this nation of ours to flounder and fall, to lose its dignity and sense of purpose. Katanya beliau juga sedar tentang cabaran mendatang dan akan sedaya upaya mengatasinya sebaik mungkin. Perdana Menteri berkata demikian ketika berucap pada Malam Anugerah dan Majlis Makan Malam Gala Persatuan Pertubuhan Pengurusan Asia AAMO ke-20 di Ibu Negara. Turut hadir isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan bekas Ketua Polis Negara selaku Presiden Institut Pengurusan Malaysia MIM Tun Muhammad Hanif Omar. Dalam pada itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengucapkan terima kasih kepada Tan Sri Muhammad Fuzi Harun sebanyak perkhidmatan beliau selaku Ketua Polis Negara. Tan Sri Fuzi melakukan kunjungan hormat perpisahan ke atas Tun Dr. Mahathir di pejabatnya di Bangunan Perdana Putrajaya semalam. Beliau akan menamatkan perkhidmatan sebagai Ketua Polis Negara Sabtu ini. Ketua Polis Negara itu yang genap usia 60 tahun pada 4 Mei dilantik pada 4 September 2017 bagi menggantikan Tan Sri Khalid Abu Bakar. Program Food Bank Malaysia bakal diperluaskan ke lebih banyak institusi pengajian tinggi termasuk universiti swasta, kolej komuniti dan sekolah agama menjelang tahun depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ehwal Pengguna, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pihaknya menerima banyak permohonan daripada institusi berkenaan untuk turut serta dalam program terbabit. Saya yakin program ini akan menjadi satu gerakan kesukarelawanan yang baik. Faedah kepada penerima juga luas. Pada masa yang sama, kita educate nilai yang baik, nilai elakkan pembaziran. Okay? So, saya optimis tengok dari segi momentum ni sebenarnya pantas berkembang. Berbanding kami mula cetuskan idea bulan 8, sekarang bulan 4 dah pun take off.
termasuklah ikrar. Setakat ini, program Food Bank sudah dilancarkan di 7 kampus Universiti Awam. 430 pasaraya juga bersetuju menjayakan program berkenaan dengan berperanan sebagai pembekal. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Food Bank Uniza di Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza di Kuala Nerus, Terengganu. Ke perkembangan perbicaraan kes dana SRC International Sdn Bhd, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan sejumlah 1.9 bilion ringgit dipindah masuk ke dalam akaun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohammad Najib Tun Razak setakat tahun 2013. Kemasukan wang itu berlaku antara tahun 2011 dan 2013 berdasarkan dokumen penyata akaun M-Bank milik Datuk Seri Najib yang dirujuk Peguam Bela Harvinderjit Singh kepada saksi ke-21 pendakwaan pengurus cawangan M-Bank Jalan Raja Chulan R. Uma Devi. Setakat tahun 2011, 304 juta ringgit dikreditkan ke dalam akaun semasa M-Bank milik Datuk Seri Najib. Uma Devi turut bersetuju dengan cadangan peguam bahawa setakat 2012 pula 756 juta ringgit dikreditkan ke dalam akaun sama. Harvinderjit kemudian mencadangkan kepada saksi itu setakat 2013 akaun itu menerima kemasukan wang berjumlah 1.9 bilion ringgit. Saksi menjawab ya. Uma Devi turut menjawab ya apabila Harvinderjit mengemukakan surat arahan daripada Datuk Seri Najib kepada M-Bank bertarikh 30 Julai 2013 yang menyatakan wang berkenaan adalah derma dari Arab Saudi. Harvinderjit turut memaparkan transaksi pindah masuk wang yang didakwanya terus daripada Putera Arab Saudi Faisal Al-Turki melalui dokumen penyata bank dengan nombor akaun sama. Dokumen itu menyatakan wang yang didakwa dikreditkan ke dalam akaun Datuk Seri Najib antaranya pada 24 Februari 2011 dan 12 Jun 2011. Satu daripada transaksi itu berjumlah 30.5 juta ringgit selain 152 juta ringgit pada tahun 2012. Uma Devi juga bersetuju dengan cadangan peguam berdasarkan surat arahan Datuk Seri Najib kepada M-Bank, wang yang tidak digunakan berjumlah $620 Amerika dimasukkan ke dalam akaun M-Bank M-Private Datuk Seri Najib yang baru sebelum dipulangkan kepada pengirimnya. Media perlu melaporkan sesuatu isu berlandaskan fakta yang betul. Menteri Kewangan Lim Guang Eng yang juga bekas Ketua Menteri Pulau Pinang berkata demikian ketika memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang dalam kes saman fitnah beliau terhadap kenyataan pemangku Ketua Pemuda Gerakan Jason Lu berhubung penjualan tanah di Peel Avenue kepada Island Hospital. Guan Eng sebelum ini telah memfailkan 3 saman terhadap kenyataan Jason pada sidang media pada 29 Mei 2017 berhubung penjualan tanah berkenaan. Pada Februari 2018, Guang Eng memfailkan 3 saman fitnah secara berasingan terhadap Jason kerana didakwa dengan niat jahat membuat kenyataan palsu dan fitnah serta akhbar The China Press Berhad dan Guang Ming dalam menerbitkan kenyataan itu. Jason selaku defender pertama bertindak mewakili dirinya sendiri. Sementara itu, Guang Eng tidak bersetuju dengan Jason ketika peguam itu menyatakan bahawa Guang Eng gagal menjawab segala pertanyaan berhubung tentang isu berkenaan penjualan tanah Peel Avenue. Guang Eng turut menafikan pertanyaan Jason bahawa beliau tidak mahu memberitahu media berkenaan penjualan tanah berkenaan ketika Jason mempersoalkan Guang Eng berbuat demikian hanya selepas kenyataan berhubung perkara terbabit didedahkan oleh Jason. Perbicaraan bersambung pada 13 Mei. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor menahan 2 individu bagi membantu siasatan berkaitan kes menerima suapan bernilai lebih RM180,000. Kedua-dua individu terbabit adalah bekas pengurus projek dan pemilik sebuah syarikat. Pengarah SPRM Selangor Dato' Alia Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit. Kedua-dua individu itu ditahan di Pejabat SPRM Selangor pada pukul 5.20 petang semalam ketika hadir memberikan keterangan. Berdasarkan siasatan awal, bekas pengurus projek itu disyaki menerima wang suapan daripada pemilik syarikat berkenaan sebagai balasan mengesahkan kerja-kerja yang tidak menepati spesifikasi berhubung sebuah projek pembinaan gudang. Kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majistret Kelang pagi ini untuk direman. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta SPRM 2009.
Polis Diraja Malaysia PDRM memperkukuhkan kerjasama dengan Jabatan Perpaduan Negara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK bagi mengetatkan kawalan di sempadan Kelantan, Thailand. Untuk fasa pertama, kerjasama bermula di kawasan Tumpat, Kelantan, membabitkan anggota sukarela kawalan kawasan rukun tetangga KRT di kawasan itu yang akan membuat kawalan dan maklumat risikan kepada pihak berkuasa. Pengarah Jabatan Perpaduan Negara Kelantan, Nur Wahidah Zinal Ibdin berkata pihaknya memperkukuhkan rondaan ekoran jenayah rentas sempadan membabitkan dadah semakin membimbangkan dan turut menjadikan kanak-kanak sekolah sebagai pelanggan. Katanya rondaan lebih kerap termasuk di bulan puasa diadakan bagi mengekang sebarang bentuk penyeludupan. Kalau dari segi SRS itu sendiri, di Kelantan ni kita perkukuhkan lagi, kita perkuatkan lagi usaha rondaan tu. Kalau sebelum ni dengan PDRM memang kita sangat rapat. Tapi kini untuk tahun ni dengan sasaran daripada Datuk Ketua Polis sendiri dengan pengarah ADK sekali, jadi kita buat omnipresent ADK ni, kita membantu turun ke komuniti beronda bersama. Beliau berkata demikian selepas perasmian skim rondaan sukarela di pinggir perairan Sungai Golok Kelantan oleh Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Kelantan ACP Sheikh Azhar Sheikh Omar. Di Kelantan, terdapat 459 kawasan rukun tetangga membabitkan lebih 11,000 anggota. Kita dapat tahu di Kelantan ini merupakan satu kawasan yang tinggi dari segi penglibatan belia-belia dengan dadah. Jadi kita di kampung ni memantau belia-belia yang kita kata berada di tepi jalan ke di mana, kita pantau aktiviti mereka dan biasanya kita nasihat saja supaya mereka tidak terlibat dengan dadah. Selain kawalan dan rondaan di sekitar kampung, penduduk juga akan dimaklum sekiranya ada laluan tikus baru dibuat oleh penyeludup atau penjenayah. 150 unit beg tangan dan dompet berjenama mewah disyaki tiruan dirampas dalam serbuan operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hak Ehwal Pengguna KPDN HCP Selangor di sebuah premis perniagaan borong di Bandar Botanik Kelang semalam. Nilai rampasan dianggar berjumlah RM17,169. Pengarah KPDN HCP Selangor, Muhammad Zikril Azan Abdullah berkata, serbuan sekitar jam 12 tengah hari itu adalah berdasarkan pengesahan awal oleh wakil jenama mewah berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati dua syarikat di premis berkenaan menjalankan perniagaan terbabit sejak 3 tahun lalu. Sebelum ini, kedua-dua pemilik syarikat itu pernah diambil tindakan dan nama syarikat juga ditukar bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Seksyen 8/2/B Akta Perihal Dagangan 2011. Jabatan Perhutanan Kedah mengeluarkan kompaun lebih RM170,000 kepada individu dan syarikat yang melakukan kesalahan menceroboh hutan simpanan kekal dan membawa keluar hasil hutan tanpa kebenaran sepanjang tahun lalu. Pengarahnya Roslan Rani berkata, jumlah itu membabitkan 8 kes menceroboh serta meneroka hutan simpanan kekal mengikut Seksyen 81 Enakmen Akta Perhutanan Negara 1985. Tambah beliau, 7 lagi kes melibatkan Seksyen 68 Akta Sama kerana membawa hasil hutan keluar tanpa kebenaran dan 2 kes mengikut Seksyen 47 Akta Sama kerana memasuki hutan simpanan kekal tanpa kebenaran. Justru Perhutanan Kedah akan menggandakan operasi selain memohon bantuan orang awam bagi menyalurkan maklumat berkaitan kes kesalahan hutan yang dilakukan supaya tindakan dapat diambil. Roslan turut menasihatkan orang ramai supaya tidak sewenang-wenangnya menceroboh kawasan hutan yang diwartakan sebagai hutan simpan dan merujuk kepada pihak berkuasa sekiranya meragui status tanah yang ingin diteroka. Pertubuhan Peladang Negeri Kedah memohon kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad supaya campur tangan bagi membatalkan peraturan Pertubuhan Peladang Kurungan Pindaan 2019. Pengerusinya Dato' Abdul Latif Mat Saman menyifatkan pindaan peraturan itu memberikan kuasa kepada Menteri Pertanian dan Asas Tani melakukan lantikan tanpa perbincangan bersama ahli pertubuhan sekaligus melenyapkan pemilihan yang diadakan secara demokrasi sebelum ini. Pertubuhan Peladang ni, dia semacam koperasi. Share di kalangan semua ahli-ahli ni, pemegang share. Dan semasa penguasaan share ni, pindaan nak dibuat, tak tanya pun pandangan kita. Tak ambil pandangan kita, tak bincang pun dengan kita.
Jadi dia tunggu lantik macam tu. Kita bukan JLC. Kalau JLC kita tak kisah. Lantiklah siapa pun, tapi Pertubuhan Peladang ni lebih kurang macam koperasi. Duit kita. Duit kita yang buat apa saham kita. Tapi yang menentukan keputusan ni orang lain. Ini yang kita fikir sangat. Pertubuhan itu sebelum ini katanya melakukan pemilihan 6 wakil ahli Jemaah Pengarah, manakala 4 lagi wakil dilantik oleh menteri. Pengerusinya pula dilantik dari kalangan ahli Jemaah yang sudah dipilih. Sebaliknya, pindaan peraturan yang dicadangkan memberikan kuasa kepada menteri untuk melakukan lantikan pengerusi dan 5 ahli Jemaah, manakala 4 lagi dipilih ahli. Datuk Abdul Latif bimbang keputusan yang dibuat ahli Jemaah Pengarah yang majoritinya dilantik menteri akan dipengaruhi oleh campur tangan politik. Mengikut laporan, pindaan itu membabitkan ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kawasan, Pertubuhan Peladang Negeri dan Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas. Pindaan peraturan itu dijadual berkuat kuasa esok. Beliau berkata demikian dalam sidang media yang turut dihadiri 42 pengurusi Pertubuhan Peladang Kawasan mewakili lebih 100,000 ahli. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Ribuan ahli politik dan pegawai dari seluruh Afghanistan berhimpun di Kabul bagi membincangkan isu perang serta usaha Amerika Syarikat memeterai perjanjian damai dengan Taliban. Lebih 3,000 orang dijemput menghadiri Loya Jirgang atau Perhimpunan Agung. Pertemuan yang terbesar dalam sejarah moden negara itu bertujuan menetapkan syarat terbaik perjanjian damai. Amerika Syarikat dan Taliban ketika ini sedang membincangkan pengunduran tentera asing daripada Afghanistan sebagai pertukaran untuk gejatan senjata dan pelbagai janji Taliban. Pertemuan bagaimanapun tidak membabitkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang dilihat Taliban sebagai boneka Amerika Syarikat. Kerajaan Ghani berharap sidang kemuncak itu akan menetapkan syarat Kabul untuk sebarang perjanjian termasuk kesinambungan perlembagaan dan pelindungan hak-hak wanita, media serta kebebasan bersuara. Dalam pada itu, tentera Amerika Syarikat dilaporkan menghantar 2 kapal perang tentera laut negara itu ke Selat Taiwan semalam serentak dengan langkah Pentagon menambah kekerapan pergerakan di perairan strategi itu. Jurucakap Tentera Laut Amerika Syarikat berkata tindakan berkenaan adalah bukti komitmen Pentagon terhadap Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas. Tiada sebarang hubungan tidak profesional tercetus bersama kapal negara lain ketika perjalanan itu. Tindakan itu diambil meskipun berdepan tentangan daripada China. Perkara terbabit dilihat menambah lagi ketegangan dalam hubungan Washington-Beijing. Namun dilihat Taiwan sebagai satu sokongan daripada pentadbiran Presiden Donald Trump. The movement comes as US President Donald Trump said the United States. Parti Sosialis Sepanyol yang diketuai Perdana Menteri Pedro Sanchez memenangi pilihan raya awal negara itu. Bagaimanapun, parti terbabit gagal membentuk majoriti dalam parlimen. Lebih daripada 99% undi dikira, Parti Sosialis memenangi 123 kerusi daripada 350 yang dipertandingkan bersamaan 29% undian. Parti Sosialis dijangka mengadakan rundingan dengan Parti Podemos untuk membentuk kerajaan campuran berhaluan kiri dengan Sanchez sebagai pemimpin. Pilihan raya umum Sepanyol ini adalah kali ketiga dalam tempoh tidak sampai 4 tahun selepas Sepanyol dilanda krisis pemisahan Catalan. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Prestasi turun naik pasukan Kedah menjelang pengakhiran pusingan pertama Liga Super mencetus kerisauan pengurusan dan peminat. Kebimbangan itu disuarakan Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Asmirul Muhammad Haris tentang prestasi pasukan yang semakin merosot. Beliau telah bertemu Ketua Jurulatih Kedah Adil Syarin Sohak serta pengurusan KFA untuk mengenal pasti punca kelemahan pasukan dan pemain. Menurut Asmirul, perubahan dari aspek taktikal perlu dibuat agar pasukan Kedah kembali bangkit. Saya paling risau nampak sedikit ada sedikit kelemahan sedikit dari segi beberapa taktikal yang dibuat, dan saya telah pun menyatakan kepada pihak Esko KFA dan pihak coaching dan juga pihak pengurusan KFA supaya melihat kembali dan perlu menang
untuk bertemu dengan Kuala Lumpur. Dalam perkembangan lain, beliau meminta penyokong pasukan Kedah tidak membuat sebarang spekulasi terhadap kes perundangan KFA dengan FAM berkaitan isu perpindahan Akia Rashid. Katanya KFA akan tetap meneruskan kes itu dari segi perundangan. Asmirul mewakili Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhlis Mahathir hadir merasmikan program simposium kejurulatihan dan pengurusan sukan dan jalinan kerjasama antara Universiti Utara Malaysia UUM, KFA dan Majlis Sukan Negara di Alustar semalam. Pemain badminton kebangsaan kini akan memulakan pemburuan mata bagi pusingan kelayakan Sukan Olimpik Tokyo 2020 dalam saingan terbuka New Zealand yang membuka tirainya hari ini. 15 wakil negara termasuk pemain profesional akan beraksi dalam kejohanan ini yang pertama menawarkan mata ke Tokyo. Pengumpulan mata untuk kelayakan Olimpik Tokyo 2020 ini akan berlangsung selama setahun di mana setiap negara layak mempunyai 2 wakil untuk setiap kategori sekiranya berada dalam kelompok 8 terbaik dunia. Untuk Malaysia, persaingan sengit dilihat dalam acara bergu lelaki dan bergu campuran membabitkan pemain di bawah Persatuan Badminton Malaysia BAM dan profesional. Bergu lelaki, Aaron Chia Soi Wu Yi dan Teo Yi Ong Yu Sin antara prospek yang dilihat akan bersaing bersama 2 pasangan profesional Govisham Tan Wee Kiong yang juga pemenang pingat perak Olimpik Rio 2016 serta Arif Abdul Latif dan Azrin Ayub. Dalam acara bergu campuran, ia boleh dianggap persaingan 3 penjuru di antara 2 wakil BAM Goh Sun Huat Chevon Lai Jimmy dan Tan Kiam Meng Lai Peijing dengan pasangan profesional Chang Peng Sun Goh Liu Ying yang juga pemenang perak Olimpik Rio 2016. Untuk saingan pusingan pertama terbuka New Zealand hari ini, Goh Sun Huat Chevon Lai dan Tan Kiam Meng Lai Peijing akan memulakan aksi. Selain itu, 6 pemain perseorangan lelaki juga berentap dalam pusingan kelayakan untuk merekod slot ke pusingan pertama. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Oleh itu, saya Syafiq Adnan, salam hormat dan Assalamualaikum.